Hai, Assalamualaikum. Saya Hafizul daripada Solution Pedia. Kalau korang baru lagi di channel ni, jangan lupa untuk subscribe kami. Sebab apa? Sebab kami merupakan pelbagai penyelesaian untuk memudahkan kehidupan anda. Jadi pada hari ini, sekali lagi kita menjemput saudara Firdaus Daniel bersama kita. Say hi. Hai. Okey, dalam kali ni macam biasa, Daus akan share kat kita tips study untuk kita improvekan kita punya performance kita punya dalam akademik. Okey. Jadi pastikan anda tengok sampai habis, okey? Let's go. Okay, so basically bila kita masuk dalam kelas kan, of course satu hari tu kadang-kadang kita boleh ada abundance kan, kita ada sampai 5 kelas. And saya pernah rasai kita masuk kelas, let's say kita masuk kelas pukul 8 pagi and then kita balik pukul 5. Kita seolah-olah macam masuk and then kita keluar tanpa dapat apa-apa, tanpa tak faham dah, tak ingat dah lah, kita jadi makin serabut kan. Kita rasa macam ya Allah, stresnya waktu tu. So jadi saya macam cari cara yang macam mana kita boleh manfaatkan. Sebab of course bila waktu lecture tu bagi lecture, of course lah mesti kita boleh buat something waktu tu kan untuk kita manfaatkan. Okay, so basically first kali kalau saya encounter subjek yang susah, contohlah subjek farmakoterapi ataupun farmakologi, nama-nama ubat kan, ya Allah susah nak ingat. So basically ni tak apply kat semua subjek tau, sebab ini sangat-sangat susah. Sebab anda kena ada time management yang sangat tip top kalau nak buat untuk setiap subjek. Tapi kalau saya just buat untuk yang subjek susah lah, which is saya akan pre-read. Okay, so pre-read ni biasanya saya akan baca sehari sebelum kelas. So let's say kalau hari ni hari Ahad and then esok hari Isnin, saya tahu esok saya ada farmakologi. So then petang tu ke ataupun pagi tu kita bacalah farmakologi tu. Kita baca. Tak perlu kita hafal, kita just fahamkan. So biasanya slide-slide doktor ni dia banyak term-term jargon, susah kita nak ingat. So basically saya pun dapat ilmu ni daripada doktor juga sebenarnya. So doktor tu kata apa? Doktor kata mula-mula try untuk fahamkan benda susah ni dengan baca benda senang. So benda senang of course baca Wikipedia lah. So saya akan buka Wikipedia, saya akan type lah tajuk tu. Contohlah tajuk anemia kan, type lah anemia. Ataupun kalau alat-alat UV spectroscopy, type lah UV spectroscopy. Lepas dia akan explain dengan sangat detail, tapi sangat-sangat mudah difahami. Betul, sangat-sangat mudah. Even kat dalam slide pun tak ada benda tu. So ni rahsia lah. Basically farmakologi biasanya doktor punya slide tak penuh dah doktor isi. So tapi kalau anda baca kat Wikipedia, sebenarnya dah cukup dah untuk anda macam penuhkan benda yang lompong-lompong sebenarnya. Okay, so pre-read is very very important. So bacalah slide tu, baca and then nak highlight pun highlight, ataupun nak buat nota terus pun boleh, ikut keselesaan anda lah. Okay, and then bila dah masuk kelas, apa yang saya akan buat is that saya akan cuba cari apa loophole yang ada dalam lecture doktor ni. Sebab kadang-kadang doktor memang cerita banyak benda, kadang-kadang kita tak sedar pun benda ni kita kena tahu, and then doktor dah cerita. Okay, tapi sebenarnya mesti ada loophole dalam satu-satu lecture ni. Okay, contohlah doktor tu akan cakap macam tu, and then ada hujung slide nanti dia kata sebaliknya pula. So dia macam ada something loophole, ataupun doktor lupa nak mention ke kan. Contohnya macam ada kawan saya tu, dia tanya baca pasal ferrous sucrose. So dia tanya so ubat ni sesuai tak untuk diabetic patient kan. So waktu tu macam baru kita perasan kan, sebab doktor kata kalau orang anemia tu dan kita bagilah ferrous sucrose. So itu satu loophole. So bila kita dah start ada keinginan untuk cari satu soalan untuk tanyakan kat doktor, so kita akan jadi fokus tau. Doktor cakap apa, kita akan fokus, and then apa yang ada kat slide pun kita akan fokus juga pada masa yang sama. So bila kita start ada question, kita akan simpan sampailah hujung lecture kan, so that kita tak akan ngantuk lah. Saya pernah buat benda ni. Biasanya saya akan buat waktu kelas yang elective kelas lah, sebab biasanya kalau kelas yang memang wajib kena ambil, dia ambil masa lama. Sebab slide tu beratus-ratus, kadang-kadang tak sempat, memang cukup-cukup masa tak sempat nak tanya doktor. Tapi itulah macam itulah cara untuk saya fokus. And then last sekali,
Apa yang saya akan buat is saya akan apply active learning. Active learning ni sebenarnya start daripada awal tadi. Sebelum kita masuk kelas, kita buat pre-read, and then waktu kelas pun kita dah aktif by kita cari apa benda yang kita nak kena tahu, apa benda yang doktor tak sampaikan untuk kita tanya. Which is yang last kali saya akan ikut sekali lah lecture tu explain. Kalau lecture tu cakap something, saya pun akan cakap juga benda yang doktor cakap. Mungkin saya tak akan cakap secara directly lah, maksudnya macam secara verbally, tapi saya akan macam follow lah, oh so doktor kata macam ni, so saya pun akan highlight juga kat dalam slide. So basically berbanding kalau kita bandingkan kalau kita just dengar je, of course kita akan rasa ngantuk, and then kesimpulannya jadi macam saya tadi awal-awal tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, lepas tu nanti jadi stres, lepas tu final tak dapat jawab. Itulah, tapi alhamdulillah lah setakat ni saya dapat ada improvement lah bila follow cara-cara ni. So hopefully you guys pun dapat follow jugalah cara-cara saya, insyaAllah. Okay, jadi saya nak tanya soalan kepada saudara Daus kita. Kan kita kata kita cuba untuk tanya soalan kan masa lecture tu, cuba fikir untuk tanya soalan. Tapi masalahnya kita duduk dalam kelas yang ramai dan kita nak ada keberanian untuk soalan tu macam mana pula? Betul. So basically biasanya saya akan duduk kat depan tau. Saya akan duduk kat depan, and then saya akan cari masa yang sangat-sangat sesuai. Contohnya macam bila doktor okay dah habis, any question, and then waktu tu lah saya akan tanya pasal berani tu ya. Memang kita kena berani lah sebenarnya kalau kita nak tanya soalan. Tapi sebenarnya jangan risau, sebab macam doktor saya cakap, ada satu doktor saya cakap, dia kata bila kita belajar, waktu ni lah untuk kita tanya. Sebab make sense kan, bila kita kerja nanti tiba-tiba kita nak tanya benda-benda yang asas, macam tak cantik lah, macam kita akan rasa malu. Tapi waktu kita student ni, there is no idiot question, just ask, okay? Tanya je, walaupun macam doktor tak explain lah, tapi kita tak faham, tak apa, tanya je. Sebenarnya doktor lagi happy sebab doktor tahu kita tak tahu, so then kita boleh improve lah. Okay, faham. Jadi cuba kita applykan tip-tip yang diberikan oleh saudara Daus kita. Semoga ianya bermanfaat dan korang juga boleh apply dan kongsi kepada rakan-rakan yang lain. Okay, itu saja daripada kami. Bye-bye. Bye.